姐妹，我们一起来到主的面前。 Saudara, biarlah kita bisa menenangkan diri 让我们可以静下心来， untuk mempersiapkan diri kita mendengar kebenaran firman. 预备我们自己听主的道义。 Bapa, setiap kami saat ini hadir di tempat-Mu. 亲爱的天父，我们来到你的面前， Bukalah hati kami, 把我们的心打开， bukalah pikiran kami 开导我们的思想， untuk menyambut firman-Mu 接受您的正义， sebagai kasih-Mu kepada kami. 让成为我们你的爱给我们， Pimpin kedua hamba-Mu ya Bapa, 带领我们两位仆人， agar baik penerjemah maupun yang pengkhotbah bisa menyampaikan isi hati-Mu. 让讲道的、翻译的可以传达你的心意。 Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Bapa. 我们把我们自己交托在您手中， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk, saudara. 亲爱的弟兄姐妹，请坐。 Saudara, mari sekalian kita membuka firman Tuhan kita dari Filipi pasal kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. 我们来一起打开我们的圣经，《腓立比》第2章第5节到11节。 Saudara, nanti firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, jadi setiap kita silakan boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 这节经文我们读在中文，所以我们大家可以在自己圣经里面打开看。第5节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚自己，取了奴仆的形象，成为人的样式，借有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，就赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Saudara, saya percaya setiap kita semuanya pernah melakukan traveling. 亲爱的弟兄姐妹，我相信我们大家都有旅行过。 Baik Anda traveling ke dalam kota aja, ataupun yang keluar kota atau bahkan ke luar negeri. 就在我们在内地旅行，或是在国外，我们大家都旅行过。 Saudara, pada saat Anda traveling, apa yang biasanya Anda akan persiapkan di koper Anda? 亲爱的弟兄姐妹，我们当旅行的时候，我们在提箱里有准备了什么？ Saya percaya saudara pasti akan mempersiapkan paling tidak pakaian yang Anda akan bawa. 我相信大家至少应该要准备我们自己的衣服。 Selain itu saudara mungkin akan memikirkan apa yang saya akan bawa yang bisa memberi kenyamanan dan rasa aman buat saya. 至少我相信大家会取所有让我们舒服的东西。 Contohnya saudara ponakan saya kalau dia mau pulang dari studi luar negeri, dia selalu akan bawa bonekanya pulang ke rumah. 就像我的侄子一样，如果他在国外读书回来，他一定要拿他的娃娃。 Jadi kemana aja dia pergi, dia selalu membawa bonekanya beserta dengan dia supaya tidurnya itu nyaman. 所以他去哪个地方，他就是把娃娃带在身边，让他睡得舒服。 Sudah mungkin di antara kita yang lain kalau misalnya berpergian ke luar negeri pasti bisa ada yang bawa sambal saus ABC dari Indonesia. 我相信我们大家一定有经验，我们去别的地方旅游的时候，我们带着我们那个辣椒酱。 Kenapa saudara? Supaya saya bisa menikmati makanan ala taste saya. 因为我们要品尝我们所熟悉的那个味道。 Itu membuat kita tujuannya adalah supaya kita bisa merasa nyaman dan menikmati perjalanan kita. 这样就是让我们可以舒服的，让我们的旅行过得很舒服。
Saudara, jika kita bepergian, kita berpikir apa yang perlu saya packing. 我们当旅行的时候，我们经常想要什么要让我们打包。 Namun saudara, hari ini ada seorang tokoh yang juga traveling. 我们今天也是谈到一位在旅行的一位人， Dia traveling dari surga ke bumi. 他从天堂旅行到地球。 Apa yang dia pack untuk dibawa ke dunia ini? 他带了什么东西来到地球上呢？ Saudara, ketika Kristus 当耶稣基督 traveling dari surga ke bumi, apa yang dia bawa? 旅行从天堂到地球，他带了什么？ Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baru baca itu berbicara tentang kedatangan Yesus ke dunia ini. 我们刚才读的经文说，描述了耶稣基督来到世上。 Jika kita membaca setiap ayatnya, adakah Yesus membawa sesuatu ketika dia datang ke dunia ini? 当我们读那段经文的时候，我们有没有读到耶稣基督来到世界上带了什么东西吗？ Saudara, yang kita temukan Yesus tidak membawa apapun, sebaliknya di sana dikatakan di ayat yang ke-7 ia mengosongkan dirinya. 我们读到的是耶稣根本没有带任何东西，反倒空自己。 Saudara, kata mengosongkan diri inilah yang dimaksudkan dari istilah kenosis yang menjadi tema khotbah kita hari ini. 就是他自己倒空了自己，就是我们要谈的今天的主题 Gnosis。 Saudara, jika kita berpergian, kita memikirkan apa yang perlu kita bawa supaya kita merasa aman dan nyaman. 如果我们旅游的时候，我们要想到我们要带什么东西呢？ Kristus tinggal di surga, tinggal bersama dengan Allah Bapa. Di sana adalah tempat sumber nyaman. 耶稣基督他住在天堂里面，他就是有所有舒适的东西在那边。 Bukan hanya secara tempat nyaman, secara status dia adalah setara dengan Allah. 不只是因为他的地方非常的舒服，他也身份是同等于神。 Setara dengan Allah artinya dia punya semua yang dimiliki oleh Allah. Dia maha kuasa. 他如果平等于神，他代表是他有所有的一切，他有超人力量， Dia berkuasa, dia berdaulat, dia maha tahu, dia maha hadir. 他无所不在，无所不知。 Namun saudara, ketika kita membaca ayat ini, ayat 6 di sana dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. 我们看第6节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Saudara, ketika dia ada di surga, dia sudah memulai karya kenosisnya. 他在天堂的时候已经开始虚己了。 Dengan dia memutuskan bahwa saya tidak perlu mempertahankan reputasi saya, itulah makna asli kenosis, tidak mempertahankan reputasi saya sebagai Allah. 他决定了，他不维护他的名誉为神的形象。 Dia tidak bertahan untuk mempertahankan statusnya sebagai Allah. 他不把他的身份坚持， Dia menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. 他选择倒空自己， Dan dia mengambil keputusan mengosongkan diri datang ke bumi ini. 带着人的性情来到世界上。 Jika hari ini saudara kita bepergian, kita misalnya punya status sebagai penumpang business class. 如果我们今天旅行，我们有身份是特约客户、特邀客户。 Saudara, sebagai penumpang yang punya status business class, Anda bisa menikmati di dalam pesawat dengan status tempat duduk yang baik, makanan yang nyaman. 如果我们是特约客户的话，我们在飞机上，我们可以享有非常好的待遇。 Saudara, apakah mungkin seorang yang punya identitas business class mau turun duduk di kursi ekonomi? 我们难道作为特约客户，我们要降为普通经济舱吗？ Tidak bisa menikmati apa yang dia memang menjadi miliknya, bukan? 不能享有他应该有的待遇。 Tapi hari ini saudara, anak Allah dengan statusnya yang setara dengan Allah, dia tanggalkan.
当今天我们的神，神的儿子，他把自己倒空了。 Ketika dia menanggalkan statusnya, formnya, bentuknya sebagai Allah, dia mengenakan bentuk sebagai manusia. 当他倒空自己的时候，他把自己的身份形象去掉了，然后成为人子。 Di ayat 7 dikatakan dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. 在第7节说他把自己倒空了，然后成为像我们一样人类。 Saudara, sama seperti manusia, apa yang membedakan manusia dari Allah? 作为一样人，什么区别他与我们呢？ Saudara, tentu sebagai manusia kita punya banyak limitasi, bukan? 作为一个人，我们当然是非常受到很多限制的。 Manusia terbatas dalam banyak hal. 我们在各个方面受到很多限制， Terbatas dalam kuasa. 我们在力量受限制。 Tapi saudara, sosok yang kita kenal ini, Kristus, dia rela menanggalkan statusnya sebagai Allah, menjadi manusia yang penuh dengan limitasi. 但是我们认识的基督耶稣，他把自己倒空了，然后成为我们认识的人。 Dia rela traveling ke dunia ini dalam kondisi menanggalkan, let go apa yang dia punya. 他愿意旅行到我们世界上，把自己倒空了他的神的形象。 Sudah tidak cukup dia hanya menjadi sama seperti manusia. Di sana dikatakan di ayat 7, dia mengambil rupa seorang hamba. 不仅仅他只把自己倒空了，他还取仆人的形象。 Saudara, kenapa di ayat 7 perlu dipertegas tentang menjadi manusia dan mengambil rupa hamba? Apakah dua hal ini sama? 为什么我们要强调他成为人，然后以仆人的形式出现，有什么不一样呢？ Saudara, apa yang membedakan manusia dan dengan status manusia dan status hamba? 什么样的区别人跟仆人的形式？ Saudara, dengan status manusia kita masih punya pilihan, betul nggak? 如果我们身为人，我们还有机会。 Saudara, tapi status hamba artinya kamu tidak sama sekali punya pilihan, bahkan atas hidupmu. 身为仆人，你完全没有选择的选项。 Kalau status hamba di zaman kita sekarang, kita yang sebagai hamba, misalnya kita yang menjadi pekerja rumah tangga misalnya. 如果身为仆人，像我们近代的是佣人， Kita masih punya hak atas diri kita kan? 我们还有选择的， Kita masih punya hak untuk mengklaim apa yang menjadi milik saya. 我们还有选择取得我们应当所享有的。 Saudara, tapi ketika zamannya Yesus pada zaman perjanjian lama baru, status seorang hamba itu benar-benar tidak ada hak atas dirinya sama sekali. 但是当耶稣的那一年代，他完全没有选择的选项， Keseluruhan miliknya itu adalah milik tuannya. 所以他仆人的形式是完全属于他的主人。 Saudara, sebagai manusia kita masih boleh memilih di mana kita mau tinggal. 成为我们人，我们还可以选择我们要住在哪里。 Sebagai manusia kita masih bisa punya pilihan, orang tua kita punya pilihan mau melahirkan kita di mana. 成为人，我们的老人还可以选择要把我们在哪边生下来。 Saudara, saya percaya semua kita di sini lahir pun di rumah sakit ataupun setidaknya di klinik ya. 我们相信我们所有在这边的朋友也是在医院生下的。 Namun saudara, ketika Yesus dia datang ke dunia ini, 但是耶稣基督来到世上的时候， saudara, dia tidak punya pilihan untuk harus terlahir 他 di rumah sakit di tempat yang baik. 没有选择权，要在豪华的地方医院生下来， Tapi dia terlahir di palungan. 但是他生在马槽里， Untuk menunjukkan kondisi status yang sangat rendah, yang bahkan tidak ada manusia yang pernah lakukan itu. 要给我们显示了他在马槽里是非常的卑微，连任何人都没有经过的。 Bahkan firman Tuhan pernah mengatakan juga anak manusia pun tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. 连我们神有说，人都没有把自己的
位置。有 Saudara, jika kita melihat kondisi Yesus, dia benar-benar taat sebagai seorang hamba. 我们看基督耶稣，他非常的顺服。 Sebagai manusia kita masih punya banyak ego. 当人类我们很多的自傲自大， Tapi ketika dengan status Anda sebagai hamba, 但是身为仆人的时候， ego Anda tidak ada karena seutuhnya Anda hanya taat kepada Tuhan Anda. 我们不能够有自高自大，因为我们要完全顺服于我们的主人。 Ketaatan sebagai seorang hamba adalah ketaatan seutuhnya. 成为仆人，我们的那个顺服是完全顺服。 Sehingga di sini dikatakan di ayat 8, ketika Yesus mengambil posisi keadaan sebagai manusia, dia tidak cukup menjadi manusia, dia merendahkan dirinya lagi menjadi status hamba. 所以我们在第8节看到神有人的样子，自己卑微，存心顺服，以至于死。 Ketika dia merendahkan dirinya itu, disitulah dia taat sampai mati dan mati di kayu salib. 他在卑微自己的时候，他完全顺服，直到他死。 Saudara, jika dia hari ini adalah Allah, dia boleh punya pilihan, tidak perlu jadi, okelah dia jadi manusia, tapi tidak perlu sampai menaruh statusnya sebagai hamba, bukan? 因为我们知道他是神，他如果成为人，他也不必要成为仆人。 Namun saudara, ketika dia menempatkan diri status sebagai hamba, itu untuk menunjukkan ketaatan utuh yang dikerjakannya secara sempurna. 当他成为仆人的时候，我们可以看到他的完全顺服。 Dan ketaatan Kristus ini bukan karena tuntutan dari Allah Bapa. 这个完全顺服，它不是阿爸父所决定的。 Saudara, kita harus lihat baik-baik penekanan ini. Ketika Yesus taat, mengambil rupa menjadi hamba, menjadi manusia, bukan karena Allah Bapa menuntutnya untuk melakukan semua ini. 这个决定不是神父所强迫圣子做任何这一件事的。 Saudara, silakan kita lihat dari ayat 6 sampai 8. Di mana ada kata yang mengatakan Allah Bapa menuntutnya melakukannya. 我们看那段经文第6节到第8节，我们没有看到圣父强迫圣子来到世上。 Saudara, sungguh ketika kita baca dari ayat 6 sampai 8, seluruhnya itu adalah atas keputusan dari Allah Anak. 我们可以看到那段经文，他所说的完全取决于圣子的决定。 Allah Anak tahu kehendak Allah Bapa. 圣子他知道圣父的， Tapi Allah Bapa tidak pernah menuntut dan memaksa Allah Anak untuk melakukan semua ini. 圣父完全没有逼迫他做任何一件事。 Namun Allah Anak secara inisiatif pribadinya, dia merelakan diri, memberikan dirinya. 但是圣子完全取决于他自己的意愿决定了， Untuk menggenapkan rencana dari Allah Bapa, 让他圣父的意愿完全， kerelaan dia untuk mengosongkan diri, 他把自己倒空， menanggalkan kesetaraan dengan Allah, 脱离了他神形的样式， mengambil bentuk sebagai manusia, 成为人的样式， bahkan mengambil rupa menjadi hamba. 甚至成为以仆人的形式出现。 Saudara, semua ini dilakukan dengan kerelaan dari anak Allah. 也所有他做的是因为他自己的意愿。 Saudara, hari ini jika kita berkata kita sebagai orang Kristen, kita mau taat kepada Allah, betul ya? 我们今天成为基督徒，我们说我们要顺服于神。 Saudara, ketika bicara tentang sebagai orang Kristen taat kepada Allah, apa yang Anda rasakan dalam perjalanan iman Anda untuk taat? 当我们宣誓我们要顺服的时候，我们的经历感受如何？ Mudah atau sulit? 容易或很难吗？ Saudara, jika Anda mengatakan hari ini Anda sangat mudah untuk taat kepada Bapa, 如果我们今天说我们现在非常容易顺服神， Saudara, saya harus acungkan jempol buat Anda. 我要给你们按赞。 Jika hari ini Anda bisa dengan usaha dan kemampuan Anda untuk taat seutuhnya pada Allah Bapa, 那
那如果我们今天成为人，我们非常容易顺服于神呢？ Maka pertanyaannya untuk apa Yesus harus mati di salib? 那问题是为什么圣子要降为死给我们呢？ Saudara, jika kita lihat diri kita, sebaik apapun kita 我们看我们的自己如何好， untuk taat bukan satu hal yang mudah. 但是我们为了顺服是非常不容易的。 Karena ketika bicara tentang ketaatan, 当我们说到顺服， di situ sering kita crash dengan namanya ego kita. 我们经常与我们自己的自傲冲突。 Kita lihat saja di dalam konteks relasi kita dengan sesama kita. 我们可以看到我们彼此相关的关系， Baik relasi keluarga, suami istri, anak orang tua, ataupun relasi dengan rekan kerja dan teman. 我们可以看到我们彼此跟人与人之间的关系，父母、夫妻、朋友。 Di dalam setiap relasi ini selalu saja yang menjadi konflik itu penyebabnya adalah ego. 我们所有发生的冲突，它都源自于我们的自傲。 Tidak mudah untuk seseorang itu bisa merendahkan diri seperti Yesus. 不容易让我们可以卑微的、谦卑的。 Jika anak Anda bicara kurang sopan aja Anda merasa marah. 如果我们自己的孩子说话比较粗，我们也会生气。 Anda pasti akan marah dan bilang anak kurang ajar, nggak hormat sama orang tua, betul? 我们警告他们，你不顺服于我们。 Jika anak Anda karena bicara dia nggak dengar aja kalian akan marah, saudara. 如果我们教训他们，他们不听，我们也会生气。 Kenapa bisa marah? Karena merasa ego saya, pride saya, harga diri saya diinjak oleh anak saya, nggak hormat pada saya. 为什么我们会生气呢？因为我们觉得我们的自傲被践踏了，我们自己的孩子不顺从我们。 Saudara, ada kalanya ketika saya bicara sama ponakan saya, walaupun bukan anak saya, ponakan saya. 有时候我自己跟侄子说话， Minta dia melakukan sesuatu. 我请教他做一件事， Dia dengar pun nggak mau dengar. 他连听都没有听。 Minta tolong pun dia pun telinganya nggak dengar. 我请求他，他都没有给我。 Sehingga saudara kadang di dalam kekesalan saya bilang, iya kalau mamamu yang minta kamu cepet. Tapi begitu saya minta, tantemu yang minta, kamu nggak dengar. 我很愤怒的时候，我说，如果你妈妈要求你就马上，如果我要求你就不。 Saudara, apa yang terjadi? Salah si anak itu atau masalahnya ada di saya? 是那个孩子的问题还是我的问题呢？ Karena saya sudah membawa-bawa dia hormat sama orang tuanya, nggak hormat sama saya. 因为我把他牵扯到他对他父母的， Masalahnya si anak yang kurang ajar saya atau saya ada masalah? 是孩子的问题还是我的问题呢？ Orang Farisi tidak menghargai Yesus. 法利赛人他不遵从耶稣， Apakah Yesus jadi tergoncangkan oleh karena dia harga dirinya diinjak? 耶稣基督是不是有没有被影响呢？ Tidak, 完全没有， dia stabil. 他非常稳定， Orang lain boleh merendahkan dia. 别人可以不是我们， Dia tidak terganggu sama sekali. 但是他完全没有被影响。 Tapi kenapa saudara kita, saya dan Anda, 但是为什么我们这边自己呢？ dalam hal-hal kecil aja kita mudah sekali tertrigger. 在我们非常小小的事物，我们经常受影响， Karena saya masih mempertahankan ego saya, bukan? 因为我们把自己的自私坚持到了， Sehingga ada kalanya hal kecil bisa jadi besar. 所以有时候非常小的事情可以非常夸大了。 Relasi suami istri crash. 夫妻生活关系冲突， Karena apa? 因为什么？ Karena ego. 因为我们的自大。 Ketika suami tidak mendengar permintaan istri pergi mandi misalnya. 当老公没有听从老婆的话去洗澡， Istri berulang kali tiap kali harus ngomel dan ngomel. 他妻子一直要重复的讲， Si istri akhirnya berkata suami tidak hormati saya, tidak menghargai saya. 然后他妻子说她的老公没有顺服她，没有遵从她。 Si suami merasa si istri tukang ngomel. 她的老公觉得他老婆非常的， Saudara, semua ini kan bicara soal ego, bukan? 因为所有的事情，因为我们的自大， Saudara, sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu
Ego itu sangat kental sekali 我们 melekat 的 dalam diri. 自傲非常的浓缩在我们的生活。 Jadi bagaimana kita bisa menyerupai Kristus yang kenosis? 那这样的话，我们要如何成为神，像神一样呢？ Jika hari ini kita belajar tentang Yesus yang mengosongkan diri, so what gitu loh dengan hidup saya. 如果我们今天学到了神倒空自己，那跟我们的生活有什么关系呢？ Jika hari ini saya melihat Yesus yang mampu merendahkan diri, maka pesan firman Tuhan apa? Ayo saudara, mari kita juga belajar merendahkan diri seperti Kristus. 那如果我们今天学到了耶稣基督倒空自己，我们要说，我们也一样要倒空自己。 Bisakah saudara? 我们可以吗？ Kita melihat kita sungguh tidak mampu mengerjakannya secara sempurna. 我们看到我们完全不能够顺服于神。 Lalu untuk apa kita mengenal tentang kenosisnya Kristus? 那我们为什么要知道耶稣的倒空自己呢？ Jika kita tidak bisa seperti dia yang mengosongkan diri, merendahkan diri. 如果我们完全没有办法做到像他一样， Saudara, berita baiknya ada di ayat 9 sampai 11. 这个好消息在第9节到第11节。 Saudara, ayat 9 sampai 11 itu bicara tentang Allah Bapa yang meninggikan Yesus Kristus. 这段经文谈到神高举耶稣， Ketika Yesus telah menyelesaikan karya salibnya secara tuntas dan sempurna, 当耶稣基督完全了他的做 saudara, di ayat 9-11 mengatakan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama atas segala nama. 第9节到第11节提到耶稣被赐他超乎万名之上的名。 Ayat 9 sampai 11 menggambarkan tentang bagaimana Yesus yang diagungkan. 这段经文谈到耶稣如何被举高了， Di surga, di bumi, di bawah bumi semua bertekuk lutut. 天上、地上、底下都栖下于他， Mengakui keberadaan Kristus. 承认主耶稣基督的主权。 Bukan hanya itu, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. 万口也承认他的主权。 Saudara, mungkin kita berpikir, Yesus setelah dia menyelesaikan karya salib, kemudian dia diagungkan oleh Allah Bapa. 在耶稣基督完成了他的十字架的做的时候， Untuk apa dia harus diagungkan? 为什么他要被举高呢？ Kenapa semua lidah harus mengaku dia sebagai Tuhan? 为什么万口都要承认他为？ Bukankah dia sebelum traveling ke dunia dia adalah Allah yang diagungkan, bukan? 他还没有来的时候，他不就是已经是神了吗？ Bukankah dia sudah punya kemuliaan itu? 不就是他已经有荣耀了吗？ Ini seakan-akan sebuah drama sandiwara skenario untuk membuat Yesus kembali dinaikkan dan diagungkan. 这是不是像舞台剧一样，让神下来然后被举高？ Saudara, apa bedanya ketika Allah anak di surga sebelum dia turun di dalam keagungannya dengan yang ini ketika dia diagungkan kembali? 那有什么区别？神在还没有来的时候，还有他下来之后，然后被举高呢？ Saudara, ketika Allah anak masih bersama dengan Allah Bapa, statusnya memang mulia dan agung sebagai anak Allah. 当他在天上的时候，他已经是荣耀身份为圣子。 Statusnya memang mulia karena dia bagian dari Allah Trinitas. 他的荣耀因为尊贵，因为他是三一神。 Namun ketika dia traveling datang ke dunia, dia mengambil rupa sebagai anak manusia. 当他旅行到世界的时候，他成为人。 Ketika dia menuntaskan seluruh ketaatannya di dunia ini, 当他完成了他的顺服的时候， itu adalah statusnya sebagai manusia. 他是以人的身份， Sehingga ketika Allah mengagungkan dia, 所以当神举高他的时候， di antara semua manusia, dialah manusia satu-satunya secara sempurna taat kepada Bapa. 在所有的人类当中，他是唯一一个完全顺服神的。 Sehingga dia dinaikkan dan ditinggikan dengan statusnya sebagai anak manusia.
所以他被举高的时候，他的身份是人。 Di mana di antara kita manusia yang bisa seperti Kristus taat seutuhnya kepada Bapa? 有哪一个我们是可以像神一样人子的时候完全顺服他呢？ Tidak ada, bukan saudara? 完全没有。 Sehingga jika hari ini ketika Allah Bapa mengagungkan Kristus sebagai Allah, sebagai anak manusia, 如果现在圣父举高圣子为人子的时候， bukankah itu tentu bukanlah hal yang berlebihan, bukan? 当然不是一个莫名其妙的事情。 Dan selanjutnya, kenapa dia perlu diagungkan? 为什么他需要被举高呢？ Kenapa Allah mau mengagungkan dan meninggikan dia? 为什么神要被举高？ Dan terlebih penting, ayat ke-11 dikatakan, 第11节， semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. 五口不称耶稣基督为主。 Saudara, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan? 谁承认耶稣成为主的人呢？ Saudara, apakah hari ini Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹，您今天承认耶稣基督为主吗？ Mungkin setiap kita akan mengatakan, iya saya mengaku Yesus Tuhan. 可能我们会承认我们是承认耶稣基督为主。 Namun pertanyaan, ketika Anda mengaku Yesus Tuhan, apa yang Anda pahami tentang Yesus adalah Tuhan? 那我们承认耶稣的主是什么意思呢？ Apakah sekedar Yesus adalah Tuhan maka saya harus taat kepada dia? 是不是因为神就是耶稣基督为主，我就要顺服他呢？ Oke, kalau iya seperti itu, pertanyaan saya, ketaatan seperti apa yang Anda pahami? 如果是这样的话，我的问题是您的顺从是什么样的？ Jika hari ini saya mengatakan Yesus adalah Tuhan saya, 如果我今天承认主耶稣为主， seperti apa relasi yang ada antara engkau dan Yesus sebagai Tuhanmu? 我们跟神的关系是怎么样的呢？ Jika hari ini saya memanggil dia sebagai Tuhan, 如果我们今天称他为主， berarti artinya dia itu Tuan saya, betul ya? 那就是我们的主人。 Karena Tuhan bahasa Inggrisnya Lord artinya Tuan, dia bos saya. 因为主的意思是我们的主人， Berarti saya adalah hambanya. 所以我们是仆人。 Jika hari ini saya mengaku dia sebagai Tuan saya, 如果今天我承认他为主的话， artinya seluruh hidup saya, 那我所有整个生命都 seluruhnya ada di bawah kontrolnya dia. 完全顺服在他的控制下。 Jadi jika hari ini setiap hari saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, 如果今天天天祷告奉基督的圣名， jika misalnya kita berdoa meminta sesuatu kemudian kita tutup dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告都奉基督的圣名， artinya apapun yang kita doa kita percaya dia yang mengontrol dan mengatur dan kita memberi diri untuk diaturnya. 所以我们就把一切交托于神的归管。 Sehingga jika hari ini kita mau berkata, saya mau taat kepada Allah Bapa. 如果我们今天说我们要顺从他， Gimana saya bisa taat kepada Allah Bapa? 我们要怎么样顺从耶稣？ Dengan kemampuan saya, 以我们的力量， saya punya limitasi. 我们有限制， Ego saya ada. 我有自己的自大。 Namun jika hari ini Kristus sebagai manusia utuh sudah bisa taat secara sempurna. 那么，如果今天耶稣基督已经完全顺服了， Dan saya hidup adalah di bawah Kristus. 那我的生命当中已经归耶稣管控了， Maka saya hanya perlu mengikuti seperti apa Kristus mengarahkan hidup saya. 那我就只要跟着神的旨意， Sehingga saya bisa taat kepada Bapa. 所以我可以顺从他。 Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. 所以保罗在加拉太书说 Aku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.：“ 我活着不是只有我，是基督在我里面。 Kenapa aku hidup sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus? 为什么我现在活的不是我，是基督呢？ Karena dia adalah Tuhanku, dialah Tuanku. 因为他是我的神，我的主人。 Sehingga jika hari ini aku mau taat kepada Bapa, 如果今天我要顺从圣父呢， aku mampu karena Kristus yang hidup di dalamku memampukan aku.
我能够因为耶稣基督生活在我里面，把我能够， Sehingga apa peranku? 所以我是什么样的角色呢？ Peranku hanyalah perlu memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. 我现在角色只是把自己交托于神， Menjadikan dia tuanku seutuhnya. 让他成为我们的主人，完全的主人。 Saudara, itulah yang Paulus katakan ketika di Filipi pasal 1 dia mengatakan bahwa 在 karena bagiku hidup adalah Kristus. 所以保罗在腓立比书说：“因为主耶稣我活着。” Saudara, kenapa seorang Paulus bisa berkata bagiku hidup adalah Kristus? 那为什么保罗会这样说呢？ Karena sama seperti yang dia katakan di Galatia. Bagiku saat ini hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. 因为他像保罗所说：“如今我活着，不再是我，乃是基督在我里面。” Saudara, apa bedanya jika hari ini Paulus berkata karena bagiku hidup adalah untuk Kristus? 那有什么分别呢？保罗说：“我今天活着，为了主耶稣。” Apa bedanya dengan dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus? 有什么分别？他说他的生活是耶稣基督， Hidup untuk Kristus, hidup adalah Kristus. Apa bedanya? 活着为耶稣和活着因为耶稣。 Kalau hidupku untuk Kristus, maka aku akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Kristus. Betul? 我活着为了基督，我所做的事情是为了满足他。 Kalau hidupku untuk Kristus berarti aku dengan usahaku doing something untuk Kristusku sehingga dia bangga padaku. 如果我活着为了基督，我所做的事情，因为要基督开心。 Tapi kalau hidup adalah Kristus 如果我的活是耶稣基督， yang bekerja bukan aku, 活着工作的不是我， tapi Kristus yang hidup di dalamku. 但是基督活在我里面。 Karena hanya Kristus satu-satunya bisa taat seutuhnya kepada Bapa. 因为只有耶稣基督能够完全顺服于神。 Karena kehidupan seorang Kristen bukan bicara tentang apa yang bisa kuberikan yang kulakukan untuk Allah. 因为基督徒说，不是因为我们能够为主做什么。 Saudara, hal ini sangat-sangat tegas sekali dikatakan Paulus. Cek. Bahkan di awal pasal. 这一件是保罗非常强调的。 Filipi 1 ayat 6 di sana dikatakan, aku yakin sepenuhnya ia Allah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. 我在腓立比书说，他说神是开始的，非常 Allah yang memulai pekerjaan di dalam Anda. 神开始在我们里面工作的。 Saudara, jadi siapa yang bekerja di dalam Anda? 所以神 Anda 在我们生活是谁 Kita 工作？ atau Allah? 我们还是神？ Bahkan sekali lagi di Filipi pasal yang kedua, 腓立比书第2章 ayat 13. 第13节， Di sana kembali lagi Paulus menekankan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. 因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。 Jadi saudara, dengan tegas sebenarnya kehidupan kita sebagai seorang Kristen bukanlah do something untuk Jesus. 所以基督住在我们里面，不是我们做工作， Tapi hari ini kehidupan kita sebagai seorang Kristen 但是今天我们的生活为基督信徒， adalah setiap hari 是每一天 meminta kepekaan dari Allah 要求神基督 untuk menolong kita melihat seperti apa Kristus yang sedang hidup di dalam aku. 帮助我们能够看到基督耶稣在我们里面怎么样生活， Untuk aku terus melihat bagaimana Allah sedang bekerja di dalam aku. 让我们能够看得见耶稣基督在我们的里面， Untuk mengerjakan kemauan Dia dalam diriku. 能够做任何我顺服于神的事 Dan，untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Dia mau kerjakan di dalam dan melalui aku. 在我们这生活里面工作。
Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan kehidupan yang berinisiatif untuk bekerja buat Tuhan. 所以我们的生活不是我们主动做给主， Tapi setiap hari menyaksikan bagaimana Kristus yang hidup di dalam kamu. 但是每一天能够看得见神基督耶稣在我们生活工作， Mengempower kamu, memberikan kekuatan kepadamu 使我们有力量， untuk belajar merendahkan diri. 让我们可以学习谦卑， Baik di dalam relasi keluarga, 在我们的生活关系中， relasi di dalam pelayanan. 我们服侍当中， Sehingga saudara ketika hari ini misalnya kita berkata di gereja, saya mau layani Tuhan. 跟我们今天说我在教会侍奉， Saudara, yang Tuhan lihat bukan tentang apa yang kau kerjakan buat dia. 神不是看我们所做的事情， Tapi hari ini ketika engkau sedang melayani dia, 当我们完全侍奉于神， bagaimana engkau melihat Allah yang sedang bekerja di dalam dirimu. 我们如何看见神在我们里面工作， Sehingga memancarkan kemuliaan Allah. 所以可以使荣耀归于神。 Jadi kehidupan kita bukan tentang apa yang kita berikan untuk Tuhan. 所以我们的生活不是我所给的， Tapi kehidupan kita adalah menyaksikan Kristus sebagai Tuhan yang hidup di dalamku. 而是我们看耶稣基督在我们里面生活。 Sehingga sungguh aku melihat bahwa hidupku adalah Kristus. 所以我们今天看的耶稣，我们的生活是基督。 Saudara, jika hari ini Kristus telah mengosongkan dirinya, 弟兄姐妹，如果今天基督耶稣倒空了自己， merendahkan dirinya, 谦卑于自己， taat seutuhnya kepada Bapa. 完全顺服于神。 Jika hari ini kita menjadi anak Tuhan yang kita mengasihi Tuhan, kita ingin taat pada Tuhan. 如果我们今天成为基督徒，我们要完全顺服神。 Ketaatan pada Tuhan bukan tentang saya harus pergi PI, saya harus melayani ini, saya harus kerjakan 我 ini. 们完全顺服，不是说我们要做这个做那个。 Saya bisa taat mengerjakan banyak hal, tetapi saya tidak bisa melihat Kristus yang sedang hidup dalam diriku yang bekerja. 我可以看到我顺从很多事情，但是我看不见神在我们里面生活。 Saudara, itu sama halnya kita hanya menghidupi kehidupan religiusitas. 那等于我们只是活在我们自己的， Bukan sebuah kehidupan yang mengalami relasi yang hidup dengan Allah. 不是我们活在生活以生活基督耶稣生活在我们里面。 Saudara, biarlah setiap kita hari ini 弟兄姐妹们， bisa belajar untuk let go ego kita. 让我们今天能够学习倒空自己， Memberi diri kita kepada Tuhan. 把自己交托于神， Mengakui dia sebagai Tuhan, 承认耶稣基督为主， artinya memberi diri kita untuk dia yang bekerja dalam diri kita. 把我们自己交托于神，让神在我们里面工作。 Sehingga yang menjadi doa kita adalah, 我们今天要祷告的是， Tuhan biarlah setiap hari apapun yang saya kerjakan, 让我们每一天做的任何事情， bukan hanya dalam konteks rohani, 不只是在灵域方面， tapi dalam konteks keluarga, 但是我们在家庭里面， di dalam kehidupan masyarakat, 在社会里面， dalam kondisi dan aspek apapun. 在任何情况， Izinkan saya Tuhan untuk bisa melihat seperti apa Engkau sedang bekerja dalam diriku. 让我们能够看得见神在我们生活工作。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, 好吧，亲爱的天父， kami datang kepadamu Tuhan, 我们来到你的面前， menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu. 把自己交托于给你。 Tuhan, bangkitkan kesadaran kami, 神让我们能够清醒知道， sehingga kami setiap hari 让 bisa 我 merasakan Kristus yang hadir di dalam diri kami. 让我们每一天能够感受神在我们里面生活， Bisa menyaksikan pekerjaan Allah dalam diri kami. 能够看得见神在里面工作， Sehingga kami tidak perlu menjadi orang Kristen yang terlalu sibuk ini dan itu. 所以我们不是非常忙碌的信徒， Namun kami hanya fokus untuk melihat apa yang saat ini Tuhan sedang kerjakan 但是我们专注于神所做的事情， di dalam diriku,
在我们自己里面， menggerakkan inisiatifku 我们可以把自己主动， untuk menggenapkan rencana dan kehendak-Mu. 因为完全完成您的旨意。 Terpujilah Engkau Bapa. 亲爱的，赞美您， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉基督耶稣的圣名， Amin. 阿门。